Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi kita sebut, saya dan kita semua berdoa kepada Allah, wahai Allah, lama dah kami buat kebaikan, terima kasih wahai Allah, alhamdulillah. Boleh ibadah kepada Allah, boleh buat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Terima wahai Allah semua yang kami lakukan. Yang terakhir yang besar, dia banyak kita nak sentuh, tapi saya ringkaskan yang terakhir yang bagi saya sangat besar selain daripada jaga Ramadan tadi, ialah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan sifat kepemurahan Rasulullah itu menjadi-jadi dalam bulan Ramadan. Hadis ni riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih. Tuan-tuan tengok, saya hurai dengan izin Allah hadis ni. Tuan-tuan tengok. Bila Ibnu Abbas dia sebut tentang pemurah, Ibnu Abbas pilih Nabi SAW. Orang yang paling pemurah di kalangan sahabat, Ibnu Abbas pilih Nabi. Ibnu Abbas tak sebut Abdul Rahman ibn Auf. Sayyiduna Ibnu Abbas tak sebut nama Abu Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhum. Kenapa? Jawapan dia sebab para sahabat yang lain apabila mereka bersedekah, walaupun Abu Bakar ibn Abi Quhafah, kalaupun dia bersedekah, dia mengeluarkan semua duit tunai dia, tetapi di rumah dia masih berbaki binatang ternakan yang banyak. Di rumah beliau masih berbaki sekian-sekian bidang tanah yang dia ada. Tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersedekah, ketika Nabi tolong orang-orang miskin, ketika Nabi mengeluarkan seluruh hartanya untuk orang susah, untuk umatnya, bila orang pitanya di rumah Nabi, isteri Nabi akan jawab, di rumah kami hanya berbaki air dan buah kurma saja. Ma indana ta'amun illa ma. Rumah kami ada air saja. Nabi bagi ke semuanya. Sebab tu bila Nabi solat, ni bukan Ramadan tuan-tuan, ini bukan Ramadan yang Nabi buat ni, yang saya cerita ni. Bila datang Ramadan, sifat pemurah Nabi SAW, karrihil mursalah, kata Ibnu Abbas, seperti angin yang bertiup kencang. Nabi solat, habis bagi salam, selalunya Nabi wirid, istighfar apa semua tu, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Semua solat Nabi akan buat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita banyak buang benda tu, saya pun tak tahu. Sunnah mana saya tak tahu. Nabi tak pernah tinggal sampai akhir hayat. Kemudian tiba-tiba sehari itu Nabi solat asar, bagi salam, Nabi bangun, Nabi keluar daripada rumah. Kata sahabat, sehingga Nabi melangkah paha-paha kami, melangkah lutut-lutut kami. Nabi keluar, semua sahabat tengok. Kemana? Bila Nabi masuk balik, sahabat kumun Nabi, ya Rasulullah, kenapa terus keluar? Nabi pun bagi tahu, sesungguhnya selepas solat tadi, aku teringat bahawa di rumah salah seorang isteri aku berbaki sebentuk cincin emas ataupun sebentuk emas. Cincin ke kalung ke salah satulah. Nabi kata, seusai memberi salam, aku teringat di rumah salah seorang isteriku berbaki sebentuk emas. Maka aku keluar, cari di mana emas itu berada. Tadi aku telah mendapatkan emas itu, dan tadi juga aku telah sedekahkan emas itu. Tak ada apa. Kerana aku takut, kalau seandainya hari ini Allah ambil nyawa aku, di dalam rumah aku ada dunia, kata Nabi SAW. Emas sebentuk, Nabi risau ada dunia dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada apa tuan? Dalam rumah kita ada apa? Lebih daripada dunia dalam rumah kita. Subhanallah. Bersedekah Nabi. Sedekah Nabi. Tuan-tuan nak dengar sedekah Nabi yang kedua? Sikit je, supaya saya dan kita semua semangat untuk sedekah Ramadan. Kerana antara sedekah yang paling afdal yang Nabi sebut dalam satu hadis marfu', afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sedekah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Satu hari orang bagi hadiah kambing. Kemudian Nabi pun pergi tengok kambing tu.
Rupanya kambing yang diberikan dan dihadiahkan kepada Rasulullah itu memenuhi lembah di antara dua bukit. Tuan-tuan, kambing memenuhi lembah dua bukit 100 ekor kah? Ribuan ekor kambing. Hadis ni hadis sahih. Di bawah tajuk kana Rasulullah anfaqa ma baina jabalain. Tajuk tu, yang pandai bahasa Arab lah boleh cari. Bila Nabi pergi tengok, ada orang hadiah ke Nabi Rasulullah SAW kambing yang memenuhi lembah di antara dua bukit. Nabi pun pergi tengok. Datang satu Arab Badui. Arab Badui ni macam orang asli kita lah, Islam Badui. Dia pun menghampiri Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah kambing ni milik kamu?" Nabi kata, "Ya, ada orang hadiah tadi." Dia kata, "Ya Rasulullah, besarnya nikmat dan pemberian kambing ni oleh Allah kepada kamu." Nabi kata, "Atuhibbuhu, apakah ia menakjubkan kamu dan kamu suka?" Nabi tanya dia. Dia kata, "Ya." Nabi kata, "Aku berikan kepada kamu kesemuanya." Yang ni tuan-tuan, satu masjid ni sekali dengan penceramah tak boleh buat. Salah satu daripada sedekah yang Nabi buat ni, satu masjid ni sekali dengan penceramah tak mampu buat. Kita kalau ada dalam tabung kita, bank kita 100,000, berani ke sedekah 100,000? Saya tak berani, tuan-tuan pun tak berani. Subhanallah. Tapi kisah ini menguatkan semangat kita untuk kita ke arah itu, untuk kita berani dan yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang tak biasa jangan, tuan-tuan. No? Dah dalam bank 3,000, dia keluar 3,000 tu dia sedekah lagi. Lepas tu dia kata, "Ustaz Wadi suruh." Jam. Kan? Dahlah kita tak yakin. Nabi melakukan itu kerana keyakinan Nabi dan para sahabat. Dan ramai pun di kalangan orang kaya kita, alhamdulillah, yang apabila mereka menginfakkan 100,000, 300,000, 400,000, mereka menyaksikan dengan mata dan kepala mereka sendiri bagaimana Allah menggantikan dan mencurah-curahkan jutaan ringgit kepada mereka. Dia memang benda tu, Allah berjanji, "Ya ibna Adam anfiq", wahai anak Adam, berinfaklah, unfiq alaik, aku akan menggantikan kepada kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berazam dengan Allah, ambil sebahagian duit kita ni untuk diinfakkan kepada dalam bulan Ramadan. Yang paling elok sekali ialah cari masjid-masjid yang buat berbuka puasa. Tuan-tuan cari dalam Kuala Terengganu ni 30 masjid, 40 masjid yang buat buka puasa. Masuk dalam tabung buka puasa Ramadan, tiap-tiap 30 masjid ni, 40 masjid ni, setiap hari ataupun satu Ramadan. Kalau nak pergi tiap-tiap hari jenuh lah ustaz, pakai tak ada kerja lain kan, 3 jam pusing masjid. Pergi sekali cukup dah tuan-tuan. Satu masjid keluar RM50. Cari tabung. Ada saya singgah 3-4 hari lepas, satu masjid saya singgah. Bila nak keluar tu, Allah peringat tabung Ramadan buka puasa. Allah peringat saya nak keluar dari masjid tu, saya pun teringat, oh betul keluar duit. Dan bila saya keluar, memang ada tabung tu, Masya Allah, tabung buka puasa Ramadan masuk. Sesiapa yang bagi makan buka puasa kepada satu orang, tadi saya cerita pahala puasa, tadi saya dah cerita kat tuan-tuan pahala puasa Ramadan yang bukan 700 kali ganda. Allah Ta'ala kata, aku rahsiakan pahala kepada orang berpuasa seorang. Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis, sesiapa yang menyediakan makan berbuka puasa untuk satu orang Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti seorang yang berpuasa tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tu. Dapat satu. Tuan-tuan hanya mampu bagi di satu masjid 30 hari RM50. Allah tahu kemampuan kita. Kita kata, wahai Allah, ni RM50 untuk 30 hari masjid ni buka puasa. Tuan-tuan bayang tengok, sehari 200 orang buka puasa satu masjid, 50 orang buka puasa satu masjid, insya-Allah
puluhan ribu pahala orang yang berpuasa tahun tu masuk ke kita, insya-Allah. Tak mampu 51 masjid, RM10. Ha? Kita beli rokok beratus boleh tuan. Kita tipu Allah Azza wa Jalla kalau kita kata tak mampu.